Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sudah lebih dari 30 tahun, pembangkang berusaha nak menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Semenjak ramai rakyat Malaysia belum lahir lagi, mulai tahun 90. Tahun 90, gagal. Tahun 95, gagal. Tahun 99, gagal. Tahun 2004, gagal. Tahun 2008, gagal. Tahun 2013, gagal. Akhirnya, selepas 6 kali gagal, tahun 2018, barulah UMNO Barisan Nasional jatuh. Kali ketujuh, barulah usaha pembangkang untuk menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional berjaya. Dan sebab apa? Ianya 6 kali gagal, kali ketujuh tahun 2018, barulah berjaya menumbangkan UMNO dan Barisan Nasional. Kerana satu sebab. Kerana pembangkang ada golden bullet, peluru emas. Dan golden bullet ini diguna sebagai sniper shot. Tembak dengan machine gun, tembak dengan bom, tembak dengan roket. Tak boleh. UMNO Barisan Nasional tak jatuh. Baik bom, baik roket, baik machine gun, baik apa sekalipun. Tapi apabila panggil sniper dengan satu peluru, peluru emas, golden bullet, barulah UMNO Barisan Nasional jatuh. Dan golden bullet ni ialah 1 MDB dan sasarannya ialah Perdana Menteri dan Presiden UMNO Najib Tun Razak. Dengan a well-aimed bullet, satu peluru yang dituju menggunakan sniper di kepala Najib, bang! Berkecai. Kepala Najib tu hancur, barulah UMNO Barisan Nasional jatuh. Sebelum ni lah, hantarlah kapal perang, kapal terbang, kereta kebal. Tak kisahlah macam di Ukraine ni. Habis macam-macam dia baling di Ukraine tu. Dari langit, dari laut, dari darat, dari mana tempat sekalipun. Tak boleh juga. Dia kena satu peluru kat kepala tu. Kepala pemimpin. Dan pemimpin ini ialah Najib Tun Razak, Perdana Menteri, Pengerusi Barisan Nasional, Presiden Parti UMNO. Dan orang yang menembaknya, the sniper, yang menembak peluru emas tadi, ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebelum ni, pembangkang buat apa sekalipun, tak boleh, tak berjaya. Tak boleh nak jatuhkan UMNO Barisan Nasional. Tapi apabila mereka panggil Tun Dr. Mahathir Mohamad, the sniper yang terkenal sekali di dunia, bukan saja di Malaysia, maka one well-aimed bullet, satu peluru, aim dekat kepala, bang, finish, UMNO Barisan Nasional tumbang. So 1 MDB ni, 1 MDB ni diguna habis-habis oleh Mahathir. Sebab Mahathir tahu, kalau nak jatuhkan UMNO Barisan Nasional, kena terlebih dahulu kena pancung dia punya ketua, dia punya number one. Kalau kita tak jatuhkan number one, maka parti itu tak jatuh. Dan cara nak jatuhkan parti itu dua. Ini Mahathir selalu cakap. Mahathir banyak kali beritahu,
Kalau nak jatuhkan UMNO dari luar, cannot. Macam mana pun UMNO tak jatuh. Kalau nak jatuhkan UMNO, kena jatuhkan dari dalam. Ini Mahathir punya petua. Tok Guru Tun Dr. Mahathir Mohamad telah pesan banyak kali. Kalau nak jatuhkan UMNO, kena jatuhkan dari dalam. Dari luar, mustahil. Dan kalau kita nak jatuhkan UMNO, kita kena pancung ketua dia nombor 1. Kalau kita tembak askar dia, kita tembak kiri, tembak kanan, cannot. Dia kena sniper shot kepada kepala number 1. Number 1 jatuh, semua jatuh. So, Mahathir punya strategi. Dan Mahathir kata, sebab itulah dia orang tak boleh nak jatuhkan UMNO semasa dia Perdana Menteri 22 tahun. Dia orang aim tepat salah. Dia kata, kalau nak jatuhkan UMNO, you have to pancung number 1 and you kena ada satu peluru, special weapon, golden bullet. Dan Mahathir, yang dia ajar tu, petua dia tu, dia guna sendiri. Dan dia aim untuk jatuhkan Najib dan dia guna 1 MDB. Jadi Mahathir mula serang tahun 2014. 2014 Mahathir mula serang. Dia testing dulu. Dia serang dengan dia membangkitkan isu ni. Dia suruh buat report polis. Pada Disember 2014 dia buat report polis. Dia suruh Khairuddin Abu Hassan dengan Matthias Cheng buat report polis. Lepas tu dia buat program jelajah seluruh dunia. Pergi ke England, pergi ke Amerika, pergi ke Eropah. Pergi cerita isu 1 MDB ni kepada negara-negara lain. Inform the other countries, inform the world tentang isu 1 MDB. Bulan Mac tahun 2015, selepas preparation, persediaan semua dah selesai, Mahathir attack. Dan apabila Mahathir attack tu, dia guna orang dalam. Dia guna orang UMNO. Dan bulan Julai, Najib bertindak dengan membuang orang-orang UMNO yang dilihat sebagai berpihak kepada Mahathir, yang sokong Mahathir. Muhyiddin Yassin seorang daripadanya. Syafiq Afdal, termasuk Mukris, semua dibuang oleh kerana mereka dianggap musuh dalam selimut. Tapi apabila buang mereka, mereka tidak mati. Mereka berkumpul di bawah payung baru. Mereka bentuk satu parti baru. Dan semua yang dibuang, ex UMNO yang disingkir, berkumpul di bawah parti baru dan serang dari luar pula. So maknanya Mahathir tidak akan give up, Mahathir tidak akan surrender, Mahathir akan serang sehingga Najib jatuh, all out. Dan dia tahu, kalau setakat ex-UMNO berkumpul di bawah payung baru tak cukup. Dia bergabung dengan pembangkang. Dan bila bergabung dengan pembangkang, maknanya 2 army. 2 army duduk di bawah satu general. Dan Mahathir menjadi generalnya. Dan dia all out. Dia punya target nak jatuhkan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya 2018. 2018, UMNO Barisan Nasional will be finish, wipe out. Dan selepas tu, Najib akan ditangkap. Dan janji kepada pengundi, ini yang penting ni. The promise to the voters, janji kepada pengundi ialah semua yang terlibat dengan rasuah, semua yang terlibat dengan salah guna kuasa, semua yang terlibat dengan 1 MDB, baik mereka yang curi atau mereka yang menerima duit dari 1 MDB, individu-individu, persatuan, pertubuhan, parti-parti politik, syarikat-syarikat, tak kisahlah. Baik anjing, kucing, kuda, itik, siapa saja yang terlibat dengan 1 MDB akan dipancung. Walaupun mereka tidak tahu yang duit mereka terima ialah duit 1 MDB. Asal ada bau
1 MDB. Bau kentut cukup. Tak payah nampak tahi. Bau busuk sikit akan ditangkap dan tindakan diambil terhadap mereka. Itu janji mereka. We shall punish every man, woman and animal yang terlibat dengan 1 MDB. Oleh kerana itu, pengundi memberi sokongan penuh kepada pembangkang. Akhirnya, UMNO Barisan Nasional jatuh dan semua yang terlibat, baik Syarif, Samad, baik siapalah. Macam Syarif tu dia terima 1 juta duit dari UMNO. Dia tak tahu duit tu dari 1 MDB. Yang dia tahu ibu pejabat UMNO bagi 1 juta untuk kegiatan politik. For political activities, 1 million from UMNO HQ. Dia tak tahu duit tu yang sebenar curi dari 1 MDB. Kena juga ditangkap, nak di-charge dan kena siapa yang bagi balik duit tu, return the money tu, boleh dapat pengampunan dan sebagainya. So akhirnya semua duit-duit tu didapatkan balik. Collect back all the money. Walaupun you tak sedar, you tak tahu duit ni asal dari 1 MDB, ambil balik juga. Ataupun you akan di-charge dan sebagainya. So it was a massive exercise. Mungkin satu operasi atau exercise yang terbesar dalam sejarah Malaysia. Nak cari semua duit-duit 1 MDB, cari orang-orang yang terima duit 1 MDB, dapatkan balik duit, dan charge mereka-mereka yang menerima duit tu. So 1 MDB ialah boleh dikatakan golden bullet. Satu senjata bisa yang diguna oleh pembangkang dan semasa menjadi kerajaan selepas 2018 apabila pembangkang menjadi kerajaan, mereka guna benda ni all out untuk witch hunt terhadap semua orang-orang yang dianggap sebagai musuh pembangkang yang hari ini sudah menjadi musuh kerajaan. So with that, 2018 pembangkang berjaya selepas 30 tahun usaha nak menjatuhkan UMNO Barisan Nasional. After 30 years, akhirnya masuk kali ke-7 barulah mereka berjaya. Dan peluang mereka ialah untuk membersihkan negara, membersihkan arena politik supaya mereka ni yang sudah berkuasa semenjak merdeka ni, mereka tidak lagi boleh bangun, tidak lagi boleh memerintah Malaysia. Sekarang ni bukan saja kita bunuh mereka di PRU 14 pada tahun 2018, tapi kena kuburkan mereka, bury them. Kalau tidak, mereka akan jadi macam zombie. Selepas dibunuh, dia orang bangun balik. Selepas kita dah bunuh mereka, mereka bangun balik, cari kita. So, kita kena cincang mereka supaya mereka tidak boleh hidup semula selepas dibunuh. So, that is boleh dikatakan the last 30 over years. Peristiwa lebih dari 30 tahun. Dan itulah, mereka tidak bunuh cukup-cukup. Dia macam macam zombie ataupun macam vampire, macam Dracula ni. Kalau kita bunuh dan kita tinggal saja mayat mereka, mereka hidup balik. Mereka hidup balik dan mereka cari kita. Just like the zombies ataupun vampire yang kita tengok cerita wayang tu. Tak boleh mati mereka. Mereka akan hidup. The only way we can finish them off, kita kena cincang. Cincang dan bakar biar tak ada kesan dah, tak ada mayat dah. So sekarang ni kesilapan kesilapan pembangkang selepas mereka bunuh UMNO dan Barisan Nasional pada tahun 2018 atau PRU 14, dia orang tidak cincang dan bakar mayat. Bangun balik. 22 bulan kemudian, they came back from the dead. Bila they came back from the dead tu, you tahulah, vampire mari nak cari kita. So kali ni
pada tahun 2022, dia orang berjaya sekali lagi. Bunuh hantu-hantu ni, UMNO, Barisan Nasional ni, orang-orang ni yang selepas kita bunuh tahun 2018, dia bangun balik, dia hidup balik dan dia cari kita. So sekarang ni kali kedua, Pakatan berjaya bunuh UMNO, Barisan Nasional. So kali ni mereka kena make sure, tentukan yang mereka ni tidak akan hidup balik, cannot come back to life. Kalau tidak, pilihan raya akan datang ni, 4 tahun atau 4 tahun lebih dari sekarang ni, pilihan raya akan datang, dia orang hidup balik sekali lagi. Susah mati ni UMNO Barisan ni. So dengan itu, they have to make sure Najib ni tidak keluar penjara. Kalau Najib keluar penjara, maka UMNO dan Barisan Nasional hidup balik. Sekira Ahmad Zahid Hamidi Presiden UMNO tak boleh hidup balik. Sebab Ahmad Zahid Hamidi ni toksik. Toksik tu maknanya racun. So Ahmad Zahid Hamidi, selagi dia memimpin UMNO Barisan Nasional, selama tu UMNO Barisan Nasional tak boleh naik. Sebab tu ramai dari kita, termasuk saya juga, berharap yang Najib akan bebas. Kalau Najib bebas, Najib ambil balik UMNO dan Barisan Nasional, maka peluang masa depan UMNO dan Barisan Nasional cerah. Selagi Najib duduk di dalam penjara, dan nampaknya lah cara ataupun gaya benda ni berjalan sekarang ni, nampaknya Najib akan duduk dalam penjara sehingga selepas PRU 16. 5 tahun lebih dari sekarang. More than 5 years from now. So kalau Najib nak bertanding pun pilihan raya, dia tak boleh bertanding pilihan raya tahun PRU 17. Dia kena tunggu lebih dari 5 tahun. Bermaknanya PRU 18 sahaja baru Najib boleh bertanding. Dia kena tunggu 5 tahun. So maknanya 5 tahun dari sekarang, lagi 5 tahun dari sekarang, lagi 10 tahun. PRU 18, sekarang ni kita baru ada PRU 15. So 16, 17, 18, lagi 15 tahun. Kalau lagi 15 tahun, Najib semasa tu umur kat 90. Nak hampir tua dengan Mahathir. Kalaulah Najib masih hidup, takut dia duduk dalam jail ni 5-6 tahun tak sihat. Dia keluar lepas 5 tahun, dia kena, maknanya selepas PRU kena tunggu lagi 5 tahun, satu lagi PRU. By the time dia layak bertanding, umur dah 90. Sah dia tak boleh dah nak bertanding kalau dia masih hidup sekalipun. So Najib more or less finish. That's it. Career politik gone. So siapa akan memimpin UMNO? Ahmad Zahid Hamidi lah. Tak ada orang lain. Orang lain yang layak, orang lain yang berkebolehan untuk memimpin UMNO telah dipancung. Dan kemungkinan besar semua yang mereka dipancung, tak kisahlah Anwar Musa, Khairi Jamaluddin, ramai lagi lah. Semua yang dipancung yang mungkin akan menjadi threat ataupun bahaya kepada Ahmad Zahid Hamidi, orang yang lebih berkebolehan banding dengan Ahmad Zahid Hamidi, semua dipancung, disingkir, mereka akan masuk Perikatan Nasional. So bermaknanya UMNO ni tidak akan ada pemimpin berkaliber. Semua orang UMNO, pemimpin berkaliber duduk di luar UMNO, di dalam Perikatan Nasional. So Perikatan Nasional bertambah kuat, UMNO bertambah lemah. UMNO hidup dengan ihsan Anwar Ibrahim. Wang ihsan kepada Terengganu, wang ihsan kepada Kelantan, dan ihsan kepada UMNO. Tanpa ihsan Anwar Ibrahim, UMNO finish. Anwar boleh cekik UMNO bila-bila. UMNO hidup kalau Anwar kata engkau boleh hidup. Kalau Anwar kata engkau tak boleh hidup,
maka UMNO mati. Itu saja. So UMNO ni macam guard dog lah. Kita ikat anjing tu, hari-hari kita beri makan. Bila anjing tengok kita mari dengan makanan, ekor dia tu goyang. They shake their tail, wag their tail. And kalau kita tak cakap anjing tu duduk, dia duduk. Roll over, roll over. Anjing tu akan buat apa saja kita suruh sebab makanan duduk di tangan kita. So UMNO is just a guard dog. Guard dog untuk Anwar. Guard dog untuk Anwar supaya boleh kontrol pengundi Melayu. Sebab Pakatan tak boleh. Pakatan ni, pengundi Melayu lebih kurang hanya dalam 10%. Kurang lagi banding dengan dulu. Sebab dulu pengundi Melayu tak tahu yang Pakatan ni nak menyelamatkan UMNO. Dia ingat dia orang sokong Pakatan untuk bunuh UMNO. Kalau sokong Pakatan untuk selamatkan UMNO, baik tak usah. No point. So Pakatan ada about 10% Malay vote. Dia orang harap maknanya UMNO boleh dapat lagi dalam 20% ke undi Melayu. So dengan barisan UMNO barisan boleh dapat 20%, join Pakatan 10%, bolehlah 30% undi Melayu. So ihsan 20% undi Melayu dari UMNO Barisan Nasional. Kalau tidak, maknanya hanya 10% undi Melayu, Pakatan susah nak menang pilihan raya. That's all. UMNO is just satu reservoir of Malay votes. Itu saja. Kita nak undi Melayu, UMNO lah kena bagi undi Melayu. Atau Barisan kena bagi undi Melayu. That's all. Tapi kalau UMNO Barisan tak mampu mendapat undi Melayu, katalah masa pilihan raya negeri akan datang ni, 6 pilihan raya negeri. Kata bulan Julai ke bulan Ogos ni. Sekira UMNO gagal untuk memenangi satu pun kerusi. Terengganu kosong, Kelantan kosong, Kedah kosong, dan negeri-negeri lain pun UMNO tak boleh nak menang. Dan bukan saja UMNO kalah, katalah di Terengganu, Kelantan, Kedah, tapi hilang deposit pula. Not only lose your deposit. Maknanya UMNO is of no use to Pakatan. Tidak ada sebab, tidak ada makna Anwar bagi UMNO ni hidup, sebab sumbangan UMNO kepada Pakatan nothing. No value. So ini macam anjing ni, kita duk beri makan hari-hari, bila pencuri masuk rumah dia diam je, dia tidur je, dia tak kisah. Buat apa kita bela guard dog ni? Kita beri makan tiap-tiap hari ni, bukan murah pula ni. Makan dia mahal ni. Tapi bila pencuri masuk rumah, dia continue terus tidur, tak bangun-bangun, tak menyalak, tak buat apa. Tengok-tengok besok pagi rumah kita dah kena rompak. Mana anjing kita? Ada tu, tidur kat luar rumah tu. Lebih baik kita jual anjing tu, sebab nak bagi makan begitu mahal, sia-sia je. Jual anjing tu, pergi pasang alarm. Habis cerita. No need to feed the alarm. So that is the situation, situasi masa depan bagi UMNO. Dan yalah, orang macam Hisham Jalil, Lokman Adam ni riuh. Suruh keluarga Najib ni pergi mohon pengampunan, go and ask for pardon. Biar Agong ni boleh pertimbangkan pengampunan untuk Najib, supaya Najib boleh keluar, ambil alih balik sebagai pemimpin UMNO. Dia orang cerita apa ni? 2 September tahun lepas, 2 September tahun lepas, sebelum PRU, sebelum pilihan raya umum 15, dah buat permohonan. Masa tu Perikatan Nasional memerintah. Masa tu belum lagi PRU, belum lagi kerajaan, kononnya kerajaan gabungan apa ataupun kerajaan perpaduan. Belum lagi kerajaan tu memerintah. 2 September tahun lepas, mereka dah buat permohonan untuk pengampunan. So nak suruh buat pula permohonan baru pula, suruh keluarga pergi buat. Dah buat dah. Dan pengampunan tak dapat. Dan Anwar tak boleh bagi pengampunan.
Kalau Anwar bagi pengampunan, bermaknanya Najib akan dimaafkan. Bukan saja Najib, tapi semua yang terlibat dengan 1 MDB akan diberi pengampunan atas kesalahan tersebut. Tapi 1 MDB ni ialah golden bullet, senjata bagi pakatan. Kalau tak pasal 1 MDB, UMNO Barisan tak jatuh. So kalau pakatan nak kata wajar kita tendang keluar UMNO dan jangan bagi UMNO kembali sebagai kerajaan. UMNO must never come back to rule the country as the government. Bermaknanya Najib kena kekal dalam jail. Kena tinggal Najib dalam jail. Sebagai bukti, yang mereka rompak 1 MDB dan kita tak boleh bagi mereka kembali memerintah oleh kerana 1 MDB. Kalau tidak, buat apa pengundi pada PRU 14 dan juga PRU 15 baru ni? Sebab apa pengundi tendang keluar UMNO Barisan? Kalau bukan sebab 1 MDB. Jadi 1 MDB ni penting bagi pakatan. Very important bagi pakatan. Important diguna against UMNO dan Barisan. Supaya pengundi akan kekal menyokong pakatan. If there's no MDB, no reason untuk kita undi pakatan. Well, 1 MDB penting. Penting bagi kekalkan pakatan sebagai kerajaan. Oleh kerana tu, Najib perlu duduk dalam jail. Itu ringkas what is the whole issue. Jadi, dia orang ni duk cerita kata kita kena minta pengampunan. Dah minta, tidak diberi. End of story. Tunggulah lepas PRU 16 sebelum Najib boleh keluar. Dan tunggulah hingga Najib umur 90 hingga Najib boleh bertanding pilihan raya. Assalamualaikum. Salam sejahtera.